semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 6 dalam unit 8 iaitu tentang kegiatan ekonomi negara dalam siri yang kedua. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran yang akan kamu capai di akhir pelajaran merangkumi standard pembelajaran 12.2.3 di mana kamu akan dapat menerangkan sumbangan industri automotif dan petroleum kepada ekonomi negara kita. Yang kedua, kamu akan dapat menyatakan sumbangan sektor pelancongan kepada kemakmuran negara. Dan yang terakhir, kamu akan dapat menunjukkan kebanggaan terhadap barangan buatan Malaysia. Jom kita lihat yang pertama iaitu industri automotif dan petroleum di negara kita. Untuk makluman murid-murid, industri automotif dan petroleum ini telah menjadi nadi utama ekonomi negara kita. Idea industri automotif ini telah dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang mula diperkenalkan pada tahun 1980-an lagi. Kalau murid-murid dapat lihat dalam gambar rajah ini di mana industri automotif ini telah mendorong ke arah perkembangan industri berat dan teknologi tinggi di negara kita. Murid-murid tahu apakah nama pengeluar kereta pertama di Malaysia? Ya, betul, iaitu Proton atau nama penuhnya adalah Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd yang ditubuhkan bila? Pada 7 Mei 1983. Ibu pejabat pertama Proton terletak di mana? Di Shah Alam. Proton ini merupakan pengeluar kereta pertama di Malaysia iaitu model pertama dia adalah Proton Saga yang telah dikeluarkan pada tahun 1985. Murid-murid dapat lihat dalam gambar rajah ini di mana majlis pelancaran tersebut telah disempurnakan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Seterusnya, kilang kedua Proton telah dibina di mana? Di Tanjung Malim, Perak pada tahun 2005. Sebagai simbolik negara kita telah mengeluarkan sampul surat hari pertama sebagai kenang-kenangan di mana kereta nasional pertama dikeluarkan pada masa tersebut seperti dalam gambar rajah ini. Seterusnya, mari kita lihat yang kedua iaitu industri petroleum di negara kita. Murid-murid tahu apakah sumber tenaga utama di dunia yang terdapat di Malaysia? Ya, iaitu petroleum yang merupakan sumber tenaga utama dunia. Untuk makluman murid-murid juga, industri petroleum ini merupakan industri utama yang memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara kita. Seterusnya, hasil bumi ini iaitu petroleum ini telah menjadikan Malaysia, negara kita ini tersenarai sebagai pembekal petroleum dunia. Ini satu yang membanggakan buat negara kita. Seterusnya, murid-murid tahu syarikat apakah yang telah menguruskan industri petroleum di negara kita? Ya, iaitu Petronas yang ditubuhkan untuk memajukan industri petroleum dan gas di negara kita. Murid-murid boleh lihat dalam gambar rajah ini di mana ini merupakan pelantar minyak Petronas. Seterusnya, menara berkembar Petronas ini sebagai satu mercu tanda di negara kita. Dalam gambar rajah ini pula, murid-murid boleh lihat di mana kawasan cari gali petroleum dan gas asli Petronas di Malaysia. Murid-murid boleh lihat dalam gambar rajah ini, dalam peta ini ditunjukkan kawasan petroleum, gas asli dan pusat pemprosesan petroleum dan gas di negara
kita. Oleh kerana permintaan tinggi dunia terhadap bahan tenaga ni telah menjadikan industri petroleum di pesisir pantai dan lautan di negara kita sebagai penjana kemajuan ekonomi negara. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersyukur dengan kemampuan negara dalam menguruskan industri petroleum di negara kita. Mari kita lihat Proton dan Petronas kebanggaan negara. Murid-murid tahu apakah sumbangan Proton dan Petronas kepada negara kita? Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama, antara sumbangan Proton dan Petronas ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Yang kedua, mewujudkan industri hiliran seperti industri komponen kereta. Yang ketiga, memberi peluang perniagaan kepada industri-industri kecil. Seterusnya, menawarkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula Malaysia Indah tarikan pelancong. Apakah keistimewaan negara kita yang mampu menarik kedatangan pelancong? Yang pertama, mari kita lihat keindahan seni bina tradisional di negara kita. Yang kedua, makanan tempatan. Yang ketiga, keunikan budaya. Yang keempat, terdapat tempat-tempat menarik dan bersejarah di negara kita. Seterusnya, cuaca dan iklim di negara kita. Seterusnya adalah penganjuran sukan. Dan yang terakhir adalah kempen tahun melawat Malaysia. Mari kita lihat satu persatu. Baiklah murid-murid, mari kita lihat yang pertama, keistimewaan negara kita, iaitu terdapat binaan di mana keindahan seni bina tradisional di negara kita ini banyak yang unik-unik. Kalau murid boleh lihat terdapat binaan yang menjadi tinggalan daripada penjajah yang masih kekal sehingga kini dan menjadi warisan sejarah negara kita yang berharga. Antaranya adalah kalau di Kuching, Sarawak kita dapat tengok terdapat Fort Margherita. Seterusnya Istana Kenangan Kuala Kangsar, Perak. Yang kalau murid boleh lihat di atas tu, kita dapat lihat bangunan Sultan Abdul Samad. Yang terakhir adalah rumah tradisional Melaka. Semua ini merupakan antara seni bina tradisional yang menjadi tarikan kepada pelancong untuk datang ke negara kita. Seterusnya, negara kita juga menjadi destinasi pilihan pelancong kerana apa? Kerana keharmonian dan sikap ramah mesra rakyat Malaysia, di mana para pelancong ni dia gemar menyaksikan keunikan budaya dan dapat menikmati pelbagai makanan tempatan. Antara makanan-makanan tempatan yang menjadi kegemaran kepada kita sebagai rakyat Malaysia dan juga pelancong-pelancong yang datang ke negara kita. Antaranya kalau kita lihat dalam gambar rajah ini, ada nasi lemak, ada roti canai, ada sate nasi kerabu dan pelbagai jenis makanan lagi. Sekarang mari kita lihat pula keunikan budaya yang terdapat di negara kita. Untuk makluman murid-murid lah, cikgu percaya kamu semua tahu apakah kebudayaan yang menjadi tarikan di negara kita. Antaranya kalau kita lihat dalam gambar rajah ini terdapat tandau keamatan. Kemudian kita lihat tarian daripada orang asli, kemudian pelbagai-pelbagai tarian lain ataupun budaya daripada setiap kaum seperti kaum Cina iaitu tarian kipas, kaum Melayu kita ada zapin dan pelbagai lagi. Itulah antara keunikan budaya di negara kita. Sekarang mari kita lihat pula tempat menarik dan cuaca di negara kita, di mana keindahan alam sekitar di negara kita turut menjadi tarikan pelancong, di mana banyak tempat menarik dan bersejarah yang boleh kita lawati. Kalau murid-murid lihat dalam gambar rajah ini, dia dapat pulau-pulau yang menarik yang menjadi tarikan pelancong untuk datang ke negara kita. Antaranya adalah iaitu terdapat tanah tinggi, terdapat pantai-pantai yang menarik dan alam semula jadi seperti Taman Negara Mulu dan sebagainya.
Seterusnya adalah cuaca dan iklim. Murid-murid tahu cuaca negara kita beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. Oleh sebab itulah pelancong-pelancong ini dapat menikmati pelbagai jenis buah-buahan tempatan seperti dalam gambar ini, iaitu buah durian, manggis, rambutan dan sebagainya. Selain daripada itu, konsep negara kita iaitu konsep pelancongan di negara kita yang dikenali dengan agropelancongan. Inilah yang menarik pelancong untuk datang ke negara kita. Kerana apa? Kerana mereka ini dapat merasai cara hidup sebenar rakyat Malaysia, di mana mereka boleh memilih penginapan yang berkonsepkan inap desa. Seterusnya, penganjuran sukan dan kempen Tahun Melawat Malaysia. Ini juga merupakan antara tarikan untuk pelancong-pelancong datang ke negara kita, di mana melalui penganjuran sukanlah negara kita dapat menerima kedatangan pelancong yang ramai. Di mana kalau murid-murid lihat dalam gambar raja ini antara kejayaan penganjuran sukan bertaraf dunia oleh negara kita yang telah mengundang kehadiran pelancong ke Malaysia. Contohnya kalau kita lihat dalam gambar raja ini telah terdapat perlumbaan Formula 1 di Sepang. Kemudian ada Li Tua di Langkawi. Selain daripada itu, kita ada Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, iaitu LIMA, di mana ia mempamerkan sistem pertahanan darat, laut dan udara, di mana negara-negara luar juga menyertai ataupun mengambil bahagian dalam pameran ini. Secara tidak langsung dengan cara ini, ianya telah mengharumkan nama negara kita dan menjana pendapatan negara. Seterusnya, kita lihat kempen Tahun Melawat Malaysia, di mana kempen ini telah berjaya menarik pelancong untuk datang ke negara kita, di mana kalau murid-murid lihat dalam gambar raja ini, kehadiran pelancong ke negara kita telah membantu perkembangan ekonomi negara, di mana pelbagai kempen telah diadakan bagi menarik minat pelancong ke negara kita, seperti kempen Tahun Melawat Malaysia yang bermula pada tahun 1990 lagi, di mana Malaysia telah menyasarkan kehadiran seramai 36 juta pelancong secara tidak langsung. Apabila kempen ini berjaya dilaksanakan, permintaan terhadap tempat kediaman, pengangkutan, cenderamata telah meningkat dan menambahkan pendapatan negara kita. Seterusnya, mari kita lihat pula jenama Malaysia, kebanggaan kita. Bilakah negara kita telah melancarkan kempen beli barangan buatan Malaysia? Murid-murid tahu? Ya, pada tahun 1985 lagi, kempen ini telah diadakan bagi mewujudkan rasa cinta rakyat kepada produk tempatan. Seterusnya, melahirkan rasa cinta kepada negara. Kegiatan ini amat mempengaruhi ekonomi negara kita. Kalau murid-murid lihat negara kita terdapat banyak produk keluaran tempatan, antaranya produk pertanian, produk automotif dan petroleum. Mari kita lihat satu persatu apakah produk pertanian keluaran tempatan negara kita. Yang pertama dalam bidang makanan. Kalau kita lihat di sini, contohnya seperti dalam gambar raja ini, seperti adabi, saji, ramli dan sebagainya. Seterusnya kita ada minyak keluaran tempatan, iaitu minyak saji. Ini antaranya lah. Seterusnya kita ada sabun. Murid-murid boleh lihat dalam gambar raja ini. Kalau kita lihat dari segi produk automotif pula, kita ada kereta keluaran tempatan seperti Pro 2 dan Proton. Motosikal juga ada keluaran tempatan seperti Modenas. Dalam gambar ini, motosikal Chris iaitu merupakan salah satu motosikal keluaran tempatan. Seterusnya, kita lihat pula produk petroleum di negara kita seperti Petronas, iaitu minyak petrol. Kita ada minyak pelincir keluaran tempatan jenama Petronas juga. Daripada Petronas juga kita ada gas memasak. Ini merupakan antara produk petroleum yang merupakan buatan tempatan.
Sekarang mari kita lihat pula anugerah kemakmuran, di mana kita akan lihat di sini bilakah Petronas ini ditubuhkan. Murid-murid tahu Petronas ini ditubuhkan pada tahun 1974, di mana ianya telah membuktikan negara kita mampu mentadbir sendiri industri petroleum, di mana tujuan penubuhan Petronas ini adalah untuk menguruskan segala kegiatan industri negara. Antara kesan industri petroleum ini adalah dapat mewujudkan industri hiliran yang berasaskan petrokimia dan gas. Kita telah lihat tadi dalam contoh-contoh barangan buatan tempatan tadi. Seterusnya, mari kita lihat pula peranan Petronas itu sendiri, di mana Petronas ini telah berperanan dalam mentadbir dan menguruskan pencarian dan pelaburan petroleum di seluruh negara. Baiklah murid-murid, apabila kita lihat saja tentang peranan Petronas ini, ianya memainkan peranan yang besar dalam usaha cari gali petroleum di dunia, di mana Petronas ini telah melabur dalam aktiviti cari gali minyak dan gas di Angola. Itu antara contohnya. Selain daripada itu, Petronas juga telah mengambil alih syarikat minyak di Kanada. Seterusnya, Petronas juga telah menguasai aktiviti cari gali minyak dan gas di Vancouver, Kanada. Kalau murid-murid boleh lihat dalam gambar peta ini, di mana pelaburan yang telah dilakukan oleh Petronas di luar negara. Sekarang mari kita lihat pula apakah sumbangan Petronas, di mana yang pertama, kalau murid-murid lihat dalam gambar raja ini, Petronas ini sebenarnya telah muncul sebagai salah sebuah syarikat petroleum yang disegani, di mana antara sumbangannya adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara. Kalau murid-murid lihat dalam gambar raja ini, kita dapat lihat menara berkembar Petronas, di mana yang telah siap dibina pada tahun 1998. Kemudian ianya pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada masa tersebut. Antara kesan daripada pembinaan menara berkembar Petronas ataupun KLCC ini adalah menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara dalam industri pelancongan. Selain daripada itu, menjadi lambang kemakmuran dan kemajuan infrastruktur negara. Yang kedua, kita lihat pula Universiti Teknologi Petronas, di mana Universiti Teknologi Petronas ini telah mula beroperasi pada tahun 1997 lagi. Ianya menyediakan peluang pendidikan tinggi dengan tajaan, maksudnya dengan beasiswa yang ditawarkan oleh Petronas kepada anak-anak yang bertuah. Seterusnya, antara kesan terhadap negara pembinaan Universiti Teknologi Petronas ini adalah dapat melahirkan warga negara yang berilmu. Seterusnya, melahirkan juga warga negara berkemahiran tinggi. Sekarang mari kita lihat pula Lita Formula 1 di Sepang, di mana penganjuran pertama telah dianjurkan pada tahun 1999 lagi. Kemudian Lita Formula 1 Sepang ini juga telah tersenarai sebagai lita utama sukan permotoran dunia. Ini antara merupakan kebanggaan negara kita. Antara kesan lita Formula 1 Sepang ini terhadap negara adalah dapat mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa. Sampai di sini saja video kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Cikgu harap kamu semua faham dan jelas dengan penerangan cikgu. Sekiranya kamu merasakan video ini bermanfaat buat kamu, tekanlah butang subscribe dan loncengnya sekali. Sudi-sudikanlah untuk tekan like dan share video-video cikgu dengan rakan-rakan kamu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih semua. Bye-bye.